بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع البدى وسبحنا وطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب الإبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada malam ni semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala dapat lagi kita teruskan kuliah bulanan kita seperti biasa, dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung balik pengajian yang lepas di dalam kitab tauhid, iaitu kitab Faridatul Faraid fil Ilmi Aqaid, yang mana pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya, iaitu secara khususnya musannif pengarang kitab nak jelas pada kita tentang sifat wajib bagi Rasul. Baik, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darain amin rabbal alamin. Kata tuan pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, dan wajib bagi segala rasul alimus salatu wassalam empat perkara. Ingat, yang sebelum ni kita dah bahas mengenai sifat 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat lawan bagi sifat yang wajib, dan satu sifat yang harus. Jadi 41 sifat yang terkandung di bawah kalimah la ilaha illallah. Jadi sekarang ni kita masuk kalimah yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah. Di bawah kalimah Muhammadur Rasulullah ini ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul, dan 4 sifat yang mustahil, dan 1 yang harus. Jadi di situ ada 9 campur 41, jadi 50 aqaidi iman di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 50 sifat ni wajib setiap orang beriman, lagi mukallaf, tidak gila, lagi cerdik, akalnya sehat, wajib kena belajar tentang sifat-sifat ini. Kalau kita tak belajar sifat ni, maka tak lepas pada ain kita. Itu mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah. Boleh faham dah? Sekarang kita bahas mengenai kalimah yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah. Jadi di bawah kalimah Muhammadur Rasulullah, dia nak jelas pada kita sifat yang wajib bagi Rasul. Ingat, siapa Rasul ni? Rasul ni dipanggil utusan Allah. Dah? Kalau kita mudah faham, dipanggil risalah. Jadi kita duk order Shopee tu, siapa yang tolong hantar bagi Shopee kita? Ada JNT lah, ada DHL, ada apa dia? Pus laju. Jadi pus laju JNT DHL tu sebagai perantaraan. Sebenarnya bukan barang dia pun, tapi dia tolong hantar. Samalah seperti Nabi SAW. Nabi ni sebagai Rasul, utusan. Nabi pernah kata apa dia? Ana sayyidul bani Adam, aku ni penghulu bagi segala bani Adam, dan aku sebagai utusan Allah. Dan wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin, dan Nabi ni sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi ni hukum hakam dan sebagainya bukan Nabi yang buat.
Bukan Nabi yang ciptakan hukum hakam ni. Hukum hakam yang diciptakan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tu kirim hukum ini kepada malaikat Jibril. Jibril sampai kepada Nabi SAW. Tu. Sebab itu Nabi ni digelar sebagai ummi, sebagai tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Pasal apa dia? Pasal kalau Nabi pandai membaca dan pandai menulis, sudah tentu orang kafir dia akan tuduh macam-macam. Dia akan kritik Nabi. Dia kata Nabi yang buat hukum, Nabi yang tulis Quran. Sebab tu Nabi ni tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Wahyu ni direct datang daripada Allah. Nabi tak ada guru lain. Yang ajar Nabi siapa dia? Iaitu malaikat Jibril. Jibril yang ajar Rasulullah. Ketika di Gua Hira, Jibril kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra, bacalah ya Muhammad. Berapa kali dia perintah? 2-3 kali. Maksudnya kalau kita nak ingat satu benda, kena ulang. Kena ulang baru kita ingat benda tu. Jadi sifat yang wajib bagi Rasul ada 4, kata musannif di sini, iaitu yang pertama daripada 4 sifat yang wajib tu, iaitu sifat siddiq. Ingat, bila kata Rasulullah, kenapa dipanggil Rasul Allah? 2 kalimah tu, Rasul Allah. Kita dipanggil Rasulullah kerana Allah yang melantik dia menjadi Rasul. Sebab nak jadi Rasul, nak jadi Nabi, bukan atas jalan usaha. Tapi kalau nak jadi ustaz, nak jadi ulama, nak jadi asatizah, nak jadi ustazah, nak jadi orang alim, jadi mufti, nak jadi tok wali ke, ataupun aulia ilah ke, tapi itu boleh atas jalan usaha. Tapi Nabi, sorry, tidak ada sebarang lantikan selain daripada Allah. Sebab itulah akhir zaman ni ada setengah golongan mengaku jadi Nabi. Seperti mana Rasul Dahri, tu Ayah Ping dan sebagainya. Ni pasal apa dia? Pasal tak mengaji akidah lah. Jadi nak jadi Nabi ni mesti atas jalan lantikan Allah. Sebab tu kita panggil Rasulullah, Rasul Allah, pasal Allah yang melantik dia jadi Rasul. Tapi yang peliknya zaman sekarang ni, ada juga golongan yang mendakwa dia menjadi Nabi Melayu, Rasul Melayu. Siap tunjuk CJ lagi. CJ tu pula dicop lagi. Saya pun tak heran siapa yang cop CJ Nabi Melayu ni. Jadi bila kita belajar bab-bab ni, kita boleh menolak dakwaan-dakwaan yang mengatakan mengaku sebagai Rasul Melayu, Rasul Cina, Rasul India dan sebagainya. Sebab fahaman kita akhir zaman ni bercelaru habis. Ni. Jadi sifat yang pertama bagi Rasul apa dia? Iaitu siddiq. Siddiq. Apa maksud siddiq? Artinya siddiq benar pada sekalian perkataan mereka itu, segala Rasul. Tu. Jadi Nabi bersepakat dengan sifat siddiq, iaitu benar. Batu. Siapa dia digelar as-siddiq? Itu Abu Bakar as-Siddiq. Sahabat Nabi yang digelar sebagai Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Pasal apa dia? Pasal dia membenarkan apa setiap Rasulullah kata. Ketika Isra' wa Mi'raj, orang lain semua tak percaya Nabi kata apa. Tapi Abu Bakar ni, apa sahaja Nabi dakwa, semua Nabi Abu Bakar percaya. Maka digelar Abu Bakar as-Siddiq, membenarkan setiap perkataan Nabi. Ni. Jadi benar Nabi ni pada sekalian perkataan Rasul. Apa sahaja Rasul yang terbit daripada mulut dia, yang keluar daripada perkhabaran dia, semuanya benar. Tu walaupun dalam bentuk bergurau, walaupun dalam bentuk berselora, Nabi tetap bercakap benar. Nabi ni pun kadang-kadang bergurau juga. Bergurau tu tapi bergurau benda yang betul. Tapi kita zaman sekarang ni bergurau nak bagi lucu, nak bagi lawak, sanggup cakap benda yang bohong. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak cakap, nak bagi suasana tu suka, riang, gembira, lawak, jangan sesekali kita timbulkan suasana yang berbohong. Berapa ramai hari ni masuk raja lawak apa semua, duk cerita benda bohong saja. Jadi orang suka atas dasar kebohongan. Ini bukan sifat Nabi SAW. Sebab tu kalau kita nak bergurau dengan orang pun, bergurau benda yang betul. Yang tu tak apa, dibenarkan. Pasal Nabi sendiri pun bergurau juga, tapi bergurau Nabi tu semuanya betul, semuanya benar. Dan makna maksud yang dikendaki yang kata siddiq Nabi ni ialah benar itu berbetulan dengan nafsu perkerjaan. Maksudnya apa dia? Perkara yang dikata Nabi itu berbetulan
betul dengan wakil apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Kalau Nabi sebut satu benda tapi bukan sesuai ataupun tidak seperti mana Nabi kata, maka itu dipanggil bohong. Setiap apa Nabi kata semua tu betul di atas sekalian pekerjaan, maka wajib kita i'tiqadkan benar mereka itu segala rasul pada dakwaan mereka itu akan nubuwah. Kalau Nabi mengaku jadi rasul, jadi Rasulullah, jadi Nabi, wajib kita kena percaya. Tak boleh ingkar, tak boleh bohong. Berapa ramai pada zaman Rasulullah ingkar atas kerasulan Nabi SAW. Itu seperti Syiah. Syiah dia lari sikit je akidah dia ni, dia tak mengaku Nabi Muhammad sebagai rasul tu je. Dia menganggap Allah ni silap. Sepatut jadi rasul ni Sayyidina Ali, dia kata. Sebab tu dia menganggap Ali sebagai Rasulullah. Pada kita ni ahli sunnah mengatakan Nabi Muhammad sebagai nubuwah. Jadi kalau kita tak mengaku Nabi Muhammad sebagai rasul, maka boleh jatuh kufur kita, seperti mana agama Syiah. Jadi agama Syiah walaupun dia semayang, walaupun dia rukuk, walaupun dia sujud seperti kita, tapi dia tetap dipanggil orang kufur, orang kafir. Pasal apa dia? Pasal dia tak mengaku Nabi Muhammad sebagai rasul. Hati-hati. Kita ni nak jatuh kufur ni senang je sebenarnya, jatuh kufur. Kita tidak berjalan di atas landasan akidah yang sebenar, jatuh kufur kita. Kufur ni maksudnya ingkar, kita tak mau, kita tolak. Mari satu hadis kita tak mau dengar, mari satu ayat Quran kita tolak dia, itu dia panggil kufur. Kita kena mengelak daripada sifat kufur ni. Dan risalahnya, jadi kalau Rasul mengaku jadi risalah sebagai Rasulullah, wajib kita kena percaya. Ketika mana Rasulullah SAW mendapat wahyu, dilantik sebagai Rasul, pada waktu itu berapa ramai orang Quraisy menentang Nabi SAW. Jadi orang yang menentang Rasulullah, kadang-kadang orang yang tentang tu ada yang masuk Islam, ada yang terus kufur dengan tentangan tersebut. Maka orang yang beriman dengan Nabi, dia selamat di dunia akhirat. Adapun orang yang kufur, orang tentang Rasulullah, maka hidup dia tidak redai dan dicelakakan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Dan pada barang yang menyampaikan mereka itu segala rasul akan kita daripada Allah SWT. Jadi apa sahaja Nabi bawa datang hukum hakam daripada Allah, wajib kita kena percaya. Nabi cerita bab semayang, wajib kena semayang 5 waktu. Kena ikutlah. Nabi kata wajib kena semayang, kena beriman, keluar zakat, umrah, haji, puasa, maka wajib kita kena percaya dan kita kena ikut. Dan pada segala khabaran mereka itu segala rasul, daripada segala perkara yang gaib dan lain lagi. Maksudnya apa sahaja yang dicerita oleh Nabi tentang perkara gaib. Contohnya seperti mana ahwal-ahwal anbiya-anbiya dahulu. Seperti Nabi pernah cerita tentang umat-umat terdahulu, bagaimana umat Nabi Ibrahim, bagaimana umat Nabi Musa, bagaimana umat Nabi Nuh AS dan sebagainya. Wajib kita kena percaya dan pegang kemah-kemah apa sahaja yang diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi apa sahaja sejarah yang dahulu dicerita oleh Rasulullah, wajib kena beriman dan percaya, tak boleh kita tolak. Dan barang yang akan datang seperti ahwal kiamat. Contoh, Nabi cerita bab kiamat, Nabi cerita akhir zaman nanti akan keluar Imam Mahdi, wajib kena percaya. Nabi cerita akhir zaman nanti keluarnya namanya Dajjal sebagai tukar fitnah, wajib kena percaya. Jadi apa sahaja benda yang gaib mesti berdasarkan nas, sama ada nas yang paling utama Quran dan hadis lah. Nas utama Quran dan hadis. Jadi benda gaib ni perlu pada nas. Jadi iaitu hadis Nabi SAW. Nabi dah cerita dah, akhir zaman antaranya akan keluar 10 tanda kiamat yang besar. Lepas 10 tanda kiamat yang besar ni, kata Rasulullah, lepas berlaku 10 tanda ni, lepas tu kiamat dah. Dan kata Rasulullah, apabila satu daripada 10 tanda kiamat telah berlaku, dan yang kedua, yang ketiga akan berjalan begitu pantas, ibarat seperti ambil rantai tasbih. Ambil rantai tasbih ni, kita potong dengan gunting, tiba-tiba jatuh butiran pertama, jadi butiran kedua, ketiga jatuh perlahan ke laju dah. Laju, kata Rasulullah.
Ni Rasulullah kata macam tu. Sebab tu kita ni duduk di akhir zaman dah. Tu contoh, tiba-tiba 2 hari akan datang keluar Imam Mahdi. Contoh kita kata, Nabi dah kata bila berlaku satu tanda kiamat yang besar daripada 10 ni, bila berlaku satu, lepas pada tu berlaku direct dengan cepat. Lepas cukup 10 tanda kiamat ni, lepas tu kiamat dah. Iza sama'u fatar, habis terbelah langit bumi, habis gunung ganda dilipatkan, dihancur. Ibarat seperti apa kiamat? Ibarat seperti ambil kertas digulung, digumpal-gumpal. Itu kiamat yang sebenar. Bila ditiup sangkala pertama, mari segala halilintar, masuk kok gunung ganda, masuk kok celah batu, masuk habis kok bukit bukau, kok dalam air, melipatkan bumi ni, habis semua hancur. Ni Nabi dah cerita tentang ahwal tentang hari kiamat. Apa benda? Keluar Imam Mahdi, keluar Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, apa lagi? Keluarnya Ad-Dabbah, binatang bumi. Lepas tu matahari akan terbit sebelah barat. Lepas tu Kaabah akan diruntuhkan di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa AS, memerangi Dajjal dan sebagainya. Dan itu antara tanda-tanda kiamat. Jadi apa sahaja yang Nabi cerita, wajib kita kena percaya. Sebab itulah hadis ni tak boleh tolak. Ayat Quran walaupun satu huruf kita tak boleh tolak, hadis kita tak boleh tolak. Ada setengah orang ni dia tak faham mengenai mengamalkan hadis. Dia kata walaupun hadis tu dhaif, ada setengah orang kita ni dengar saja hadis dhaif tu tolak. Tak boleh pakai hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh nak ikut. Kita kena pakai hadis yang sahih, dia kata. Tuan, punyalah jahilnya. Walaupun hadis tu dhaif, tapi matan dia tetap hadis. Yang jadi dhaif je ialah perawi tu. Jadi matan hadis tu tetap betul. Yang jadi dhaif ni siapa dia? Itu perawi. Contohnya, yang meriwayatkan hadis ni ada 3-4 jalur lah, 3-4 orang. Jadi orang yang ketiga tu dia pun tak sikoh. Dia maksudnya dia ni tak ingat. Ingat tak ingat? Ingat tak ingat? Yang tu jadi dhaif tu. Tu bukannya matan hadis tu dhaif, sebenarnya perawi tu yang menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Jadi kita tak boleh tolak hadis dhaif ni sebab dia tetap hadis. Ada orang kita ni dia faham mentah-mentah hadis dhaif kena tolak. Ingat, orang yang tolak hadis, tolak Quran boleh jatuh kufur. Bukan saya jawab, ulama jawab macam ni. Tu hati-hatilah dalam mengamalkan hadis ni. Boleh faham dah? Jadi apa sahaja yang dicerita oleh Rasul, wajib kita kena percaya segala perkara yang ghaib dan lain lagi dah. Contohnya Nabi cerita segala hukum hakam dan segala pekerjaan yang bergantung dengan dunia, wajib kita kena percaya. Dan jika di atas jalan selora sekali mana pun, walaupun Nabi bercakap bergurau, wajib kita kena beriman, kena percaya. Contoh sebagai kesimpulannya apa dia? Setiap perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah, walaupun atas jalan bergurau, kita wajib kena yakin dan beriman. Seperti mana pernah Nabi selora dengan mak mertua dia. Bila jumpa mak mertua dia, Nabi kata apa dia? La tadkhula la jannata ta'ajjur. Nabi kata orang tua tak masuk dalam syurga ya mak. Mak, orang tua tak masuk syurga mak. Tadi bila mak mertua dia dengar macam ni, sedih mak dia. Mak mertua dia rasa sedih pasal apa dia? Mak mertua ni orang tua dah. Bila dah orang tua, Nabi pula kata orang tua tak masuk dalam syurga. Maksud Nabi nak beritahu begini mak, maksudnya orang tua ni wajahnya akan diubah, dirupakan seperti mana orang muda, seperti usia 30-an. Begitu mak. Barulah mak mertua Nabi SAW ni suka senyum balik. Tu Nabi tak berbohong. Cumanya ada tak ustaz bohong yang boleh dibenarkan? Kalau kita mengaji dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada bohong yang dibenarkan. Contohnya bohong yang menyebabkan mudarat diri seseorang, seperti berlaku pada zaman Nabi Ibrahim kalau tak silap saya. Jadi zaman Nabi Ibrahim, pemerintah Namrud ni, dia tak boleh ada perempuan, dia tak boleh nampak perempuan. Jadi Nabi Ibrahim dia bawa dalam troli tu, dia tolak satu troli tu ada, tak ingat ke isteri Nabi Ibrahim kalau tak silap. Tu. Jadi Nabi Ibrahim ni cukup terkenal lah pada zaman Namrud ni. Pada waktu itu bila tentera Namrud nampak Nabi Ibrahim bawa troli dan sebagainya ni,
Jadi dia check lateral diri, maka nampak perempuan, ada perempuan. Kalau tak silap saya itu isteri Nabi Ibrahim, kalau tak silap saya. Kalau salah tolong tuan-tuan tegurlah. Betul tak isteri? Kisah tu. Jadi bila tentera Nabi Ibrahim ni sekat Nabi Ibrahim AS, maka dia tanya, ni siapa dia ni? Nabi Ibrahim jawab, ini saudara saya. Padahal bini dia kata saudara. Bohong tak nampak sini? Nampak macam bohong, tapi itu bukan bohong sebenarnya. Piramli kata bohong apa? Bohong sunat. Nah, bohong sunat, bukan bohong sunat. Maksudnya itu Nabi Ibrahim cakap benar. Sebenarnya Nabi Ibrahim maksudkan saudara se-Islam. Tak kira lah bini kita ke anak kita dipanggil saudara Islam lah. Tapi kalau dia kata orang lain, sudah tentu orang perempuan tu ditangkap dan dibunuh pada zaman Nabi Ibrahim. Begitu juga seperti berlaku pembunuhan. Antara ni orang panggil cakap nampak rupa bohong tapi dibenarkan di sisi syarak. Contoh, adik-beradik bergaduh. Abang marah pada adik pasal adik pergi curi duit abang. Nah, satu hari adik ni masuk dalam bilik abang, dia curi dalam dompet abang tu RM100. Jadi pada waktu tu bertengkar antara adik dengan abang ni, siapa nak keluar parang ni. Orang lelaki sama lelaki ni jangan main. Siapa nak keluar parang ni, darah panah. Lagi-lagi keluarga yang jenis backing ni, bergaduh sikit nak keluar parang. Nak bertetok ni. Jadi mak dia ni nak reda keadaan, mak dia pun cakap bohong pada waktu. Mak dia kata, bang, Allah bang, minta maaf lah ke adik tu. Mak lupa tadi. Mak lupa masa nak beli lauk tu, mak terambil duit abang tadi. Padahal mak dia tak ambil pun. Memang betul adik dia ambil. Tapi mak dia cakap bohong. Maaf bang, mak terlupa nak beritahu, mak yang ambil duit 100 tu beli ikan tadi. Minta maaf lah, kejap lagi mak ganti balik. Jadi bohong ibu tu dibenarkan pasal nak meredakan pergaduhan di antara adik dengan abang. Kalau mak tak cakap bohong, tak selesai masalah. Sama juga berlaku kes pembunuhan. Contoh, kita duduk di bus stop, tiba-tiba ada satu perempuan lari ke penatan, lari dikejar oleh penjenayah. Dia lari, dia pun jumpa kita dekat bus stop. Dia tanya, bang, bantu saya bang, ada orang nak bunuh saya bang, tolong saya bang. Dia kata, tak apa, awak pergi sorok di belakang longkang tu. Dia pun pergi sorok belakang longkang. Jadi kemudian datanglah penjenayah naik motor, 2 orang, sebuah motor, bawa parang, bawa pistol. Dia pun tanya kita, kata, bang, ada nampak seorang perempuan tadi lalu kat sini bang? Maka caranya bagaimana? Tak nak nampak bohong. Caranya begini kata ulama, maka kita pindahlah tempat duduk kita tu. Kalau kita duduk di sini, pindah selakoh duduk tempat duduk ni, kemudian kita kata, selama saya duduk di sini, saya tak nampak perempuan tu. Boleh faham tak? Memang betul lah dia dah pindah tempat duduk. Lepas tu dia kata, selama saya duduk sini, saya tak nampak lagi perempuan lalu sini, saya nampak awak je lalu sini. Itu dia. Yang tu bohong yang dibenarkan. Tapi kena ingat, bohong macam ni tak boleh kita amal selalu. Tapi ada tempat yang tertentu sahaja yang boleh cakap bohong macam ni. Dia faham dia? Jangan pula dia cakap bohong dengan suami, ikut kaedah musta'arif. Tidak. Ada situasi yang tertentu boleh kita pakai bohong macam ni. Jadi bohong-bohong yang dibenarkan. Sama juga seperti mana suami isteri bergaduh. Isteri cakap dekat kawan dia, mak, kamu tolong beritahu dekat suami aku menyesal kahwin dengan dia ni. Dah lah pemalas, uduh, macam-macam dia kata. Jadi kita sebagai orang tengah, kawan, sebagai kawan suami dia, kita tak boleh cakap benda yang dicakap oleh isteri kepada suami dia, tak boleh. Tapi kalau kita cakap benda yang baik pada suami dia, tu boleh, walaupun nampak bohong. Kita jumpa suami dia, mak, bini kau beritahu aku tadi, dia bersyukur sangat kahwin dengan kau ni baik, kau ni handsome. Padahal bini kata lain, dia kata lain. Yang ni orang panggil bohong yang dibenarkan. Dia faham tak? Jadi mudah kita faham, Nabi SAW ni walaupun cakap seloros, cakap bergurau, Nabi tak pernah berbohong. Boleh faham dah? Dan mustahil lah, maksudnya mustahil ni akal kita tak boleh nak terima Rasul itu bersepakat dengan sifat lawannya yang siddiq, iaitu dusta. Akal kita tak boleh nak terima mengatakan Nabi ni bersepakat dengan sifat dusta, berbohong. Nah, bohong ni apa benda? Bohong ni orang panggil cakap tidak ada unsur.
Kita bercakap tidak ada akar umbi. Maksudnya kita bohong ni ialah sesuatu yang kita cakap tidak ada asal usul. Itu panggil bohong. Tapi bohong ni antara dosa-dosa, antara kategori berdosa lah. Sebab tu kita jangan bercakap bohong. Ada kan pernah kita dengar, kalau kita suka berbohong, lama-lama jadi pencuri. Sebab orang pencuri ni suka berbohong. Sebab tu kita jangan ajar cakap bohong. Jangan ajar bercakap bohong ni. Besar akibatnya kalau kita bercakap bohong ni, tuan-tuan mata Allah. Dan jangan cuba amalkan bercakap bohong ni. Kalau boleh, cakap benar-benar. Cakap benar-benar. Dan dari sidik, mana bukti mengatakan Nabi bersepakat sifat sidik. Dan dari sidik mereka itu segala Nabi dan Rasul, bahawasanya jika berdusta mereka itu, kita buat andaianlah fardu takdir, seandainya Nabi ni bercakap bohong, nescaya dusta pula khabaran Allah Ta'ala. Nescaya Allah pun berbohong kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Alasannya kerana membenar Allah Ta'ala akan mereka itu dengan berkurniakan mereka itu beberapa mukjizat yang menempati firman-Nya, Allah telah benar hamba-Ku ini. Jadi mukjizat ni apa dia? Mukjizat ni ialah sesuatu yang luar daripada akal fikiran. Mukjizat ni mudah kita faham, benda yang luar biasa. Jadi mukjizat ni Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi, tujuannya nak ganti kata bahawa Allah Ta'ala nak kata Nabi-Nabi ni betul, Nabi-Nabi ni benar. Contoh seperti mana mukjizat Nabi SAW boleh belah bulan. Mukjizat Nabi seperti keluar air daripada celah-celah jari, beri minum kepada orang ramai. Contoh mukjizat Nabi Musa, tungkat dia boleh belah laut. Tungkat Nabi Musa boleh berubah jadi ular makan tukar-tukar sihir dan sebagainya. Jadi mukjizat ni sebagai ganti kata Allah nak kata pada Nabi, Nabi-Ku ini, hamba-Ku ini benar. Tu. Jadi mukjizat inilah sebagai sokongan ataupun menepati kata Allah Ta'ala telah membenar akan Nabi Allah Muhammad, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim. Tu. Itu tujuan mukjizat. Tapi kita orang biasa ni ada mukjizat tak? Tak ada. Kita orang biasa tidak ada mukjizat. Mukjizat hanya diberi oleh para nabi dan rasul sahaja. Adapun orang biasa macam kita tidak ada mukjizat. Contoh kita ni hari ni boleh jadi tok bomo, sembuh penyakit orang. Itu bukan mukjizat. Itu asbab sahaja, bukan mukjizat. Maka sabitlah. Tu. Dan dusta pada khabaran Allah itu mustahil. Dan kalau kita kata Nabi cakap bohong, Allah cakap bohong, maka mustahil, akan kita tak boleh terima. Maka sabitlah benar mereka itu segala rasul, dan apabila telah sabit benar, mustahillah bersepakai segala mereka itu sifat dusta. Maka kita tak percaya Nabi ni cakap menipu dan sebagainya. Ingat Nabi ni maksum, tuan-tuan. Nabi tak pernah cakap bohong. Kalau boleh kita amallah seperti sifat Nabi SAW. Antara tanda orang berjaya, kalau tuan-tuan nak suruh orang percaya dekat tuan-tuan, jangan amal cakap bohong. Sebab orang selalu cakap bohong ni, orang tak akan percaya dekat tuan-tuan. Walaupun sekali tuan-tuan pernah berbohong dengan orang lain, orang tak akan percaya. Ni kalau orang nak suruh percaya dekat tuan-tuan, jangan amalkan cakap bohong. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul tak pernah cakap bohong. Itulah sifat yang pertama bagi Rasul, iaitu sifat siddiq. Baik. Yang kedua, sifat bagi Rasul apa dia? Iaitu amanah. Amanah artinya amanah, kepercayaan. Dan makna kepercayaan itu terpelihara. Maksudnya terjaga mereka itu segala Rasul daripada mengerjakan barang yang ditegah, yakni yang haram, dan jika makruh dan khilaf awali sekali manapun. Jadi Nabi ni tak pernah buat dosa. Nabi tak pernah buat benda haram, bahkan Nabi tak pernah buat benda makruh, dan Nabi tidak menyalahi iaitu khilaf awali, menyalahi perkara yang lebih utama. Nabi tak pernah buat. Walaupun ada orang kata pernah Nabi kecil berdiri, Nabi ni pernah minum air keadaan berdiri. Kalau kita orang biasa ni nampak macam makruh. Kadang-kadang setiap perbuatan Nabi tidak ada makruh bagi diri Rasulullah. Adapun bagi diri kita boleh jatuh makruh. Boleh faham dah?
Sebab tu kita tak boleh kata Nabi ni buat benda haram, buat benda makruh dan sebagainya, tidak boleh. Contoh Nabi kahwin, Nabi kahwin lebih daripada 4 orang, haram ke bagi Nabi? Tidak. Dan bagi Rasulullah ni diberi keistimewaan bagi Nabi boleh kahwin lebih pada 4. Itu boleh turun ayat Quran mengatakan orang lelaki-lelaki boleh kahwin 4 sahaja. Jadi ada setengah sahabat Nabi pun sebelum turun ayat Quran mengatakan kahwin hanya setakat 4, ada sahabat Nabi sebelum ni kahwin lebih daripada 4. Lepas turun ayat tu barulah Nabi beritahu kahwin hanya cukup bagi lelaki-lelaki setakat 4 saja. Yang lain kamu kena pilih, kemudian yang lain kamu kena ceraikan. Cukup setakat 4. Jadi apa sahaja yang diberi, yang dibuat oleh Nabi, benda tu tidak haram bagi Rasulullah. Dah. Baik, tuan-tuan dan Allah. Baik, kita sampai qala kata muallif rahimahullahu taala. Baik. Jadi maksudnya dijelas di sini bahawa Nabi ni amanah, yakni kepercayaan. Maksudnya Nabi tak pernah buat benda yang haram, tak pernah buat benda makruh ataupun khilaf awali. Khilaf awali maksudnya ialah tidak ada nas, kita menyalahi tuntutan sunnah yang utama. Nabi tak pernah buat. Tapi walaupun kadang-kadang nampak Nabi buat benda makruh, tapi sebenarnya Rasulullah tidak ada makruh bagi Nabi, kerana Nabi ni hanya nak menyatakan hukum kepada umat. Tu. Maka Nabi tak pernah buat benda-benda yang haram dan sebagainya. Jangan kita kata Nabi ni pernah buat haram dan sebagainya, Nabi berzina. Seperti mana tuduhan orientalis dan sebagainya mengata Nabi ni gila seks dan sebagainya sebab tu kahwin ramai dan sebagainya. Jangan. Dah. Jadi contoh Nabi kahwin ramai lebih daripada 4 orang tu khusus hanya untuk para Nabi saja. Pasal nak menyatakan hukum. Nak kata kahwin lebih pada seorang ni boleh. Tapi lepas turun ayat mengatakan orang lelaki-lelaki kahwin cukup setakat 4 saja. Yang mana kahwin seorang lepas ni boleh cari 3 orang lagi. Kalau berani lah. Kalau berani. Saya sendiri pun duduk pegang masjid, saya pun tak berani kok. Nah, nasib baik bini tak mari hari ni. Tu. Boleh faham tak? Itu maksudnya. Tu. Dan Nabi tak buat benda makruh sekalipun pada zahir dosa zahir dan dosa batin pada ketika kecil dan besar, dan pada dahulu jadi Nabi dan kemudiannya jadi Nabi. Nabi ni maksum. Maksudnya Nabi ni maksum. Dan Nabi tak pernah buat dosa ketika sebelum jadi Rasul ataupun selepas jadi Rasul, ketika dia daripada usia kecil ataupun dah dewasa. Nabi ni bebas daripada dosa-dosa. Sebab apa Allah Ta'ala kata liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosa kamu sebelum ni, dosa kamu sekarang, dosa kamu akan datang, semuanya di dalam jaminan ampun Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi walaupun Nabi ni maksum tuan-tuan, kita kena malu dengan Rasulullah. Pasal apa dia? Nabi walaupun maksum, Nabi sembahyang ibadat cukup luar biasa. Luar biasa macam mana dalam sejarah menceritakan Nabi kalau bangkit malam solat siapa bekok kaki ni. Padahal Nabi tu maksum. Sehingga Siti Aisyah sebut dalam satu hadis, Siti Aisyah kata biasa selepas isyak saya akan tidur dulu. Lepas solat isyak bersama Rasulullah, biasa saya tidur dulu. Lepas tu biasa 1/3 malam saya bangkit, saya tengok suami saya tengah solat lagi. Saya tanya suami saya, bang, kenapa tak tidur lagi bang? Dan kenapa sampai macam ni sekalipan? Abang kan maksum, sudah diampun oleh Allah, tak perlulah bersusah payah macam ni. Maka apa kata Nabi? Ya Humairah. Nabi panggil bini dia dengan gelar Ya Humairah, wahai si pipi yang merah. Rupanya Nabi ni seorang yang romantik sebenarnya. Panggillah isteri kita dengan panggilan yang manja tuan-tuan. Ini sunnah Nabi sebenarnya. Nabi ni romantik. Biasa kita panggil apa? Sayang, darling, ya bebe. Bagi nak panggil apa? Itu sunnah Nabi. Ya Humairah ada apa? Abang kan sudah mendapat jaminan apa Allah. Buat apa abang susah payah mangkit siapa macam ni sekali? Daripada pertanyaan ini apa kata Nabi? Wahai Aisyah, awak tak suka saya digelar sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang pandai berterima kasih, sebagai hamba yang pandai bersyukur. Selagi Allah Ta'ala ampun dosa saya, selagi itu saya sujud kepada Allah. Selagi Allah ampun dosa saya, selagi itu saya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini prinsip kehidupan Nabi SAW. Tak pernah menganggap diri dia cukup dengan maksum saja, tetap beribadah pada Allah, tanda syukur. Kita kita ni dosa lipat bumi tapi ibadat kita Allah, kalau nak banding dengan Rasulullah, ibarat langit dan bumi lah. Malu kita dengan Rasulullah.
Kita hak dosa banyak, sembahyang pun tak pernah bekak kaki, tapi dok main gatal kaki itu banyak. Lagi-lagi solat isyak. Nah, oh aku ingat aku teriman baca surah kul kena Baqarah terus rakaat pertama kedua. Oh, dok main gatal kaki lah, dok main sakit pinggang. Tu malulah kita dengan Rasulullah. Jadi Nabi ni maksum, walaupun Nabi dia maksum, kita kena malu dengan Rasulullah. Perbuatan Nabi ibadat cukup luar biasa. Nah, dan mustahil lawannya amanah iaitu khianat. Dan mustahil akan kita tak terima berkata Nabi buat khianat. Dan dalil amanah mereka itu segala Rasul bahawasanya jika khianat mereka, kita buat fardu takdir kata Nabi ni khianat. Contoh, kita kata Nabi ni buat khianat. Nescaya adalah kita sebagai umat Nabi ni disuruh kita dengan khianat. Kita pun disuruh buat jahat juga, buat khianat juga. Pasal kita disuruh ikut Nabi. Nabi buat benda baik, kita buat benda baik. Kalau Nabi buat benda jahat, kita kena buat benda jahat. Pasal Allah suruh kita ikut Nabi. Kerana disuruhkan kita oleh Allah dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu. Ni kita kena ikut apa sahajanya Nabi ajar, Nabi tunjuk, Nabi beritahu, kita kena ikut. Contohnya, sebab tu tanda kita sayang dekat Nabi, kita ikut perbuatan Nabi. Betul tak? Itu tanda kita sayang. Contoh sahabat Nabi ni dianggap seperti photostat, sebab dia ikut segala perbuatan Nabi. Kalau Nabi khianat, sudah tentu sahabat pun khianat juga, dan kita pun disuruh khianat. Maka khianat di sini maka mustahil akan kita tak terima. Dan tiada disuruh kita dengan Allah khianat, kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Allah tak pernah perintah buat turun ayat suruh kita buat jahat, tak pernah. Hanya Allah Ta'ala buat turun ayat supaya kita ikut Rasulullah dan ikut perkara-perkara baik, perkara yang molek. Allah Ta'ala tak suruh kita jadi kufur, Allah tak suruh kita jadi sesat, jadi kafir dan sebagainya. Itulah yang kedua. Dan last sekali pada malam ni, sifat yang ketiga bagi Nabi apa dia? Iaitu ketiganya sifat bagi Rasul itu tabligh. Artinya tabligh menyampaikan. Tabligh ni maksudnya beritahu, kita royak, kita khabarkan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Tu masalah. Contohnya, sama ada Nabi menyampaikan dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk pengesahan. Apabila kita kata hadis ni ada 3 pecahan sebenarnya. Iaitu apa sahaja yang diberitahu oleh Nabi tu dipanggil hadis. Nabi royak benda ni, yang tu dipanggil hadis. Hadis ni pada lugah maksudnya kita beritahu, kita khabar, kita royak. Itu orang panggil hadis. Hadis ni ada 3 jenis. 3 jenis hadis kalau kita nak faham. Bentuk hadis yang pertama dipanggil hadisun qauliyun. Hadis daripada bentuk lisan yang dikeluarkan daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hadis qauliyun. Hadis yang disebut oleh Nabi. Contoh, satu hari ketika mana Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pada waktu itu, tuan-tuan jangan anggap semua sahabat sebulat suara betul hati nak ikut Rasulullah berhijrah. Ada juga setengah sahabat nak berhijrah tapi dalam hatinya niat lain. Dia kata, molek juga Rasulullah nak berhijrah ni, kita boleh ikut Nabi. Orang yang nak cari perempuan dia kata apa? Orang perempuan Madinah ni comel-comel, bolehlah nak berhijrah. Pasal apa dah? Nak menikahi perempuan hak comel-comel di Madinah. Ada setengah sahabat ni nak berhijrah kerana dia suka berbisnes. Ada sahabat yang suka buat bisnes, berniaga. Dia kata, okey juga berhijrah ni, pasal bila kita bisnes dekat Madinah ni orang ramai, untung besar kita ni. Jadi maka keluarlah satu hadis ni, Nabi kata innama a'malu binniyat. Amal itu bergantung dengan niat. Kalau kamu pergi berhijrah kerana nak cari perempuan, insya-Allah kamu akan dapat perempuan tersebut dan kamu boleh nikahi. Kalau kamu berhijrah kerana nak dapat keuntungan berniaga, insya-Allah kamu pergi berhijrah dan akan dapat untung. Maka keluarlah satu hadis ni daripada mulut Nabi sendiri, dia kata innama a'malu binniyat. Amal tu bergantung dengan niat kita. Allah Ta'ala akan balas mengenai niat kita. Ini dipanggil hadis qauliyun yang keluar daripada mulut Nabi sendiri. Bentuk hadis yang kedua dipanggil hadis fi'liyun. Tu fi'liyun maksudnya hukum hakam dicerita dalam bentuk perbuatan.
Contoh, satu hari sahabat datang ke masjid Nabi. Nabi duduk dalam masjid, tiba-tiba sahabat datang solat dalam masjid. Bila solat dalam masjid, bila sahabat beri salam, Nabi kata, "Kum, kamu tak semayang tadi, bangun semayang semula." Maka sahabat pun bangkit solat semula, padahal sahabat solat dah. Bila selesai solat kali kedua, Nabi kata, "Kum, bangun, kamu tak semayang tadi." Padahal sahabat dah solat dah. Maka sahabat pun solat kali ketiga. Lepas solat kali ketiga beri salam, Nabi kata, "Kum, bangun semayang, kamu tak semayang tadi." Barulah Nabi kata, "Ta'al datang sini. Dan sallu kama ra'aikumuni usalli." Ikutlah semayang seperti mana aku semayang. Nabi pun tunjuk cara semayang dengan perbuatan. Allahu Akbar 13 rukun kan. Tunjuk cara semayang. Maka sahabat tengok Nabi menyatakan hukum melalui perbuatan Rasulullah. Ini dipanggil hadis bentuk yang kedua, hadis fi'liyum. Nabi menyampaikan hadis melalui perbuatan. Boleh faham dah? Itu hadis juga, walaupun Nabi tak sebut. Yang ketiga dipanggil hadis takririum. Takririum ni maksudnya hadis apa sahaja yang dikata oleh sahabat ataupun apa sahaja yang dibuat oleh sahabat, Nabi membenarkan perbuatan sahabat. Tu Nabi tidak larang sahabat buat. Itu maksudnya kalau Nabi tak larang, Nabi benar boleh buat benda tu. Contoh, satu hari sahabat pergi sembelih dog. Dog ni apa dia? Bewok pasir. Bukan bewok Malaysia. Bewok Malaysia tak boleh makan dah tuan. Bewok pasir. Bewok pasir ni, nah, ada orang Malaysia pelihara bewok pasir ni. Ada orang nak beli 7-8 ribu, dia tak nak jual. Nah, jadi dog ni kebanyakan boleh buat ubat lah, minyak dia. Dah, dog ni susah nak dapat. Dog ni bewok di pada pasir. Jadi ada satu hari sahabat ni duduk sembelih dog, nak makan dog. Jadi bila Rasulullah tengok, Rasulullah tak larang. Bila Rasulullah tak larang benda tu, maksudnya benda tu boleh. Jadi diam Nabi itu dipanggil hadis daripada sudut pengesahan, dipanggil takririum, maksudnya pengesahan. Nabi diam kata boleh. Sama juga berlaku ketika Nabi hadir di dalam majlis perkahwinan sahabat. Dalam majlis perkahwinan sahabat tu ada orang main kopang, gendang lah. Tapi kopang ni satu muka je. Ada sahabat main gendang satu muka. Jadi bila Nabi duduk dalam majlis perkahwinan, sahabat lain dia tengah main kopang, pak gebung-gebung, tapi muzik lain sikit lah. Tapi muzik Melayu pak gebung-gebung, pak gebung-gebung dah. Jadi ada setengah sahabat ni yang duduk di tepi Nabi, nak bangkit, nak larang sahabat yang main kopang tu. Nabi pun kata tegah, tak apa, duduk. Nabi kata tak apa, jangan biar, tak apa, biar dia orang main. Jadi tegah Nabi, diam Nabi tu maksudnya kata boleh. Maksudnya Nabi kata, nak kata boleh kita main kopang satu muka. Cuma yang kata ulama, haram kita main kopang dua muka. Yang main macam bersilap apa semua kan, dua kopang tu ada setengah ulama kata haram tu. Tapi kalau main gong boleh tak? Gong, ada ulama kata gong tu boleh jikalau ketika peperangan, boleh. Sebab apa? Sebab gendang ataupun gong main ketika peperangan, yang tu boleh untuk bangkitkan semangat, tak ada masalah. Jadi kopang satu muka dibenarkan, seperti mana kita kahwin yang inilah. Supaya main kopang ni bukan zaman kita, itu zaman Rasulullah dah main kopang dah. Nah, cuma yang kuda-kuda kepang tu tak ada lah. Nah, mungkin zaman Rasulullah main uta kot, kita pun tak tahulah main apa. Jadi tu tiga bentuk hadis Nabi SAW. Boleh faham dah? Itu tiga bentuk. Okey, baik, kita sikit lagi dah, kita habis. Dan menyampaikan dia, beritahu royak tu, wahyu tu kepada makhluk. Dua jenis makhluk saja Nabi hanya wajib beritahu. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Adapun yang selain daripada tu malaikat apa semua, yang tu tak wajib. Mereka ni tak wajib semayang. Malaikat tak wajib, dia dah beribadah kepada Allah Ta'ala. Binatang tak wajib semayang. Cuma yang wajib ikut perintah ni siapa dia? Iaitu orang yang diberi akal, dia beri nafsu, iaitu dipanggil manusia dan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Allah Taala kata, dan aku jadikan jin dan manusia. Pasal apa Allah sebut jin dulu? Pasal jin yang lebih awal dicipta oleh Allah, baru manusia. Liya'budun, iaitu tujuannya beribadah kepada Allah. Sebab tu jin ni pun ada dua jenis, jin Islam, jin kafir. Tu. Jadi jin ni pun wajib beriman juga. Jadi dua makhluk ni wajib Rasul menyampaikan segala royak, beritahu.
maka adalah barang yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada segala rasul itu 3 bahagi. Ingat, wahyu yang diturun oleh Nabi ada 3 jenis macam wahyu. Wahyu ni hanya untuk Nabi saja tuan-tuan. Jangan pula tuan-tuan jangan salah cakap. Tiba-tiba duduk dalam kelas, kita tak belajar tak apa, tiba-tiba faham agama, reti agama, boleh cakap Arab tu, saya telah mendapat wahyu hari ini. Salah cakap macam tu. Kita ni bukan wahyu, itu dipanggil ilham. Nah, tiba-tiba kita jadi faham, itu dipanggil ilham, bukan wahyu dah. Wahyu hanya Nabi. Rupanya wahyu yang diturun oleh Rasul ada 3 jenis. Satu bahagi, jenis yang pertama, menyuruh Allah Ta'ala ke mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan dia wahyu kepada makhluk. Maksudnya wahyu yang pertama ni Allah beri wahyu, beritahu dekat Nabi, tetapi ditegah Nabi menyampaikan kepada umat. Wahyu ni untuk Nabi dan Rasul saja, jangan beritahu, jangan royak pada orang lain, kena diam, kena sembunyikan. Tu maka tiada harus, maksudnya tak boleh bagi mereka segala rasul menyampaikan dia wahyu yang disembunyikan. Maka wahyu ni tak boleh royak. Batu ada benda-benda Nabi pernah cakap kan, kalau kamu tahu benda yang aku tahu, nescaya kamu banyak menangis daripada suka. Tu jadi kita tak tahu apa benda ni. Jadi Nabi poin macam tu saja. Tapi Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu ni banyak menangis daripada suka. Kita dalam hidup ni apa dia? Banyak suka daripada menangis, pasal kita tak tahu apa Nabi tahu. Rupanya ada wahyu yang Nabi ditegah beritahu pada umat. Itu satu wahyu pertama. Dan satu bahagi, jenis wahyu yang kedua, memberi pilih Allah Ta'ala ke mereka itu, maka harus bagi mereka itu segala rasul menyampaikan dia. Yang kedua ni diberi pilih pada Nabi. Nak royak pada umat, tak nak beritahu pada umat, terpulanglah. Contoh seperti mana nama-nama orang munafik. Pada zaman Rasulullah ramai orang munafik ni. Satu hari dalam majlis ilmu Nabi, rupanya ada orang munafik ketika dalam majlis Nabi. Tiba-tiba lepas Nabi habis kuliah, Nabi pun sebut nama orang tu. Kum, bangun. Nabi kata, perintah seorang tu bangun. Anta munafik, Nabi kata. Awak ni orang munafik. Keluar kau daripada sini. Nabi halau orang tu. Kenapa Nabi tahu orang itu munafik? Pasal Jibril beritahu Nabi. Satu wahyu yang diturun, diberi pilih oleh Nabi nak beritahu ke tidak, terpulang pada Nabi. Seperti nama-nama orang munafik. Jadi orang munafik itu bila disumpah oleh Nabi, anta munafik, kau ni orang munafik, keluar kau dari sini. Bila dihalau, disumpah oleh Nabi, orang tu keluar dalam keadaan hidupnya jadi merana, duka cita, jadi sesak barak dan sebagainya. Allah. Ni jenis wahyu yang kedua. Dan yang ketiga, jenis wahyu yang ketiga, satu bahagi menyuruh Allah Ta'ala mereka itu dengan menyampaikan dia, maka menyampaikan mereka itu akan dia kepada makhluk. Tiada menyapa mereka itu daripadanya akan disuruh. Wahyu yang tiga, wajib Nabi menyampaikan pada umat walaupun payah dan getir. Wahyu inilah yang Nabi ni duduk hadap dengan orang jahiliah Quraisy ni. Ketika awal-awal Nabi berdakwah di kota Mekah 3 tahun, Nabi hanya dapat pengikut 11 orang saja. Pada waktu itu Nabi duduk semayang, mari orang Quraisy duduk balik tahi utah belakang Nabi. Bila dah balik tahi utah belakang Nabi, mari Siti Fatimah anak Nabi, mari buang tahi utah selu-selu. Sahabat lain tak berani nak mari dekat, pasal takut dibunuh. Mari anak Nabi Fatimah buang tahi utah selu-selu. Tiba-tiba mari orang kafir Quraisy nak tinjuk belakang Nabi pula. Tiba-tiba terhuyung hayam, terpelating kaki orang Quraisy tu. Dan datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, seandainya orang Quraisy tadi berjaya tinjuk kepalamu ya Muhammad, aku akan belah 2 orang kafir Quraisy tadi. Pasal apa? Jahat sangat. Ni tentangan yang Nabi dapat ketika berdakwah. Maksudnya wahyu ni wajib Nabi sampai walaupun pahit, walaupun getir. Ketika di Taif, orang baling batu dekat Nabi sampai berdarah. Ketika Nabi tawaf, orang mari niat nak bunuh Rasulullah. Ketika Nabi selepas solat Zuhur berehat di bawah pokok kurma, nama daksu mari nak sebelih Nabi. Jadi dakwah ni lah orang panggil dakwah yang wajib Nabi sampaikan walaupun payah. Maka dakwah yang ketiga ialah dakwah yang wajib Nabi sampaikan. Ni dah boleh faham dah. Okey, last sekali apa dia? Tu. Maka tiada menyampai mereka itu daripadanya akan sesuatu. Maksudnya apa dia? Maksudnya beritahu dia tu, Nabi tidak sembunyi walaupun satu ilmu kepada umat. Nabi beritahu belaka. Kalau tuan-tuan belajar dalam surah
Al-Masad tadi tak? Alam nashrah laka sadrak wa wada' alam nashrah apa? Bila turun ayat ni nak mengatakan Nabi dah settle, dah selesai dah tugasan dia. Jadi Nabi dah beritahu semua. Dah. Nabi tak akan sembunyi sangat wahyu, walaupun satu ilmu. Di sini nak beri pengajaran pada kita, tidak boleh kita sembunyikan ilmu. Allah Taala akan celah kita kalau kita sembunyikan ilmu. Nabi bila dah selesai menyampaikan wahyu, ketika di pada mahsyar, sebelum melakukan penghitung amalan, Allah akan panggil dulu Nabi. Ada ulama kata Allah panggil dulu Nabi di pada mahsyar. Allah tanya, ya Muhammad, kamu dah sampai ke belum perintah aku sebelum ni? Nabi kata ya. Selagi Nabi tak kata ya, maka tidak berlaku penghitungan di pada mahsyar. Tapi selepas Nabi kata ya, aku dah sampai segala wahyu-Mu ya Allah, barulah bermula penghitungan amalan. Tu dah kata bergantung pada Rasulullah. Dan yang terakhir, yang kesimpulannya, dan mustahil lawannya, iaitu menyembunyikan barang yang tersebut dan dalil tabligh itu, dan mustahil akan kita tak terima mengatakan Nabi sembunyi ilmu dia. Bahawasanya jika menyampaikan mereka itu akan sesuatu daripada barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan, dan saya adalah kita disuruh kita menyembunyikan ilmu. Kalau Nabi sembunyi ilmu, kita pun disuruh sembunyi ilmu. Mengaji pandai-pandai, ngaji cerdik sampai PhD degree, tiba-tiba buat senyap, pakai senyap. Tu. Kita disuruh kalau Nabi ni menyembunyikan ilmu, kerana disuruhkan kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan apa dia lagi? Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu, kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutukkan oleh Allah Ta'ala, maka sabitlah mereka itu tabligh. Siapa yang sembunyi ilmu, mengaji tinggi-tinggi, tak mau wajar orang, Allah Ta'ala akan kutuk dan laknat dia. Siapa yang dikutuk oleh Allah, dia ni dikeluarkan daripada rahmat Tuhan. Sebab tu orang mengaji ilmu ni bukan untuk diri dia saja, dia wajib kena ajar orang lain pula, paling kurang pun ahli keluarga dia. Ni. Maka walhasilnya, kata guru saya, ajarlah orang bergantung kepada keupayaan kita. Jangan tunggu nanti alim. Bila kita nak tunggu alim ni? Siapa boleh tahu? Nak tunggu pandai, nak tunggu cerdik, bila? Maka kata ulama, ajarlah orang mengikut kemampuan kita. Nabi kata apa? Nahnu doa la qada. Kita semua ni sebagai pendakwah tapi bukan qadi. Balighu anni wal ayah, sampailah pesan aku walaupun satu ayat. Maka wajib kita kena sampaikan dakwah masing-masing kepada umat sebagai tugasan kita. Sampai tu pula mengikut kemampuan kita dan ilmu kita sahaja. Adapun yang kita tak tahu, tak perlu sampaikan. Dan itulah sampai ketiga sahaja sifat wajib bagi Nabi. Dan insya-Allah pada bulan depan kita akan masuk sifat yang keempat bagi Rasul, iaitu fatanah. Kita berhenti kat situ dulu, insya-Allah kita akan sambung pada bulan depan. Wallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'ilman yanfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi